Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada murid kelas 2 beta. Apa khabar semua? Lama kita tak bersua ya. Okey, sebelum cikgu meneruskan PDPR pada minggu ni, cikgu nak kita bincang dahulu jawapan kepada soalan buku latihan ataupun buku aktiviti kamu pada minggu lepas. Baik, ingat yang ni tentang isi tersirat. Okey. Untuk perenggan pertama, isi tersurat dia ataupun idea yang penting ialah baju yang dipakai perlu ditukar setiap hari. Macam mana kita nak tahu isi tersirat? Isi tersirat ni kamu boleh dapat ataupun kamu boleh tahu dengan bertanyakan soalan kepada dia. Baju yang dipakai perlu ditukar setiap hari. Kenapa kita perlu tukar baju setiap hari? Kenapa? Jadi isi tersirat dia supaya badan kita tidak berbau. Takkan kita nak pakai baju yang sama tiap-tiap hari. Itu sebab kita perlu baju tu perlu ditukar setiap hari. Okey, yang kedua. Pakaian yang kotor mesti dibasuh. Soalan dia, kenapa kita kena basuh? Kenapa baju kena basuh? Isi tersirat dia supaya pakaian akan menjadi bersih dan wangi. Itu sebab dia. Okey, yang ketiga. Pakaian yang telah dibasuh harus dijemur. Jadi isi tersirat dia, kita tanya soalan, kenapa kita kena jemur? Supaya pakaian akan cepat kering. Supaya pakaian akan cepat kering. Okey. Yang keempat. Simpan dengan kemasnya di dalam almari. Soalan, kenapa kita kena simpan baju? Jadi, isi tersirat dia supaya pakaian tadi sentiasa tersusun dan mudah untuk kita ambil. Dan yang terakhir, gosok pakaian sebelum dipakai. Kenapa kita kena gosok? Supaya pakaian kemas dan tidak berkedut. Macam awak selalulah pergi sekolah dulu. Sentiasa ataupun mak awak sentiasa gosok supaya awak jadi kelihatan kemas dan baju pun tidak berkedut. Okey, seterusnya. Ini tentang kuku. Okey, dia tanya. Penjagaan kuku. Dia tanya tentang kuku perlulah pendek setiap masa. Oleh itu, potonglah kuku sekali dalam seminggu. Isi tersirat dia apa? Apa yang dia hendak sampaikan? Kenapa dia kata kita perlu potong kuku sekali dalam seminggu? Kerana bila kita sentiasa potong kuku kita mudah dibersihkan dan apa? Dan bila kuku kita pendek, kita dapat elakkan kecederaan. Bila kuku kita panjang, kita nak pegang sesuatu, kita nak buat kerja, kita nak pegang, nak angkat mak, tolong ayah buat sesuatu, kuku kita akan cedera. Mudah cedera kalau kuku kita panjang. Jadi biarlah kuku kita ni sentiasa pendek. Okey, yang kedua. Kuku boleh dipotong pada bila-bila masa. Lepas tu, namun waktu terbaik untuk memotong kuku adalah selepas mandi. Kenapa selepas mandi yang paling baik? Awak rasa kenapa? Sebab selepas mandi ataupun bila kuku kita kena air, kuku kita akan menjadi lembut. Bila kuku lembut, kuku lembut. Bila kuku lembut, ianya mudah untuk dipotong. Itu jawapan dia. Okey. Seterusnya.
Seterusnya Okey, seterusnya gunakanlah alat pemotong kuku yang sesuai untuk memotong kuku tangan dan kuku kaki. Kenapa? Kenapa dia kata gunakan yang sesuai? Supaya kuku lebih kemas dan isi kuku tidak cedera. Itu sebabnya kita tak boleh potong kuku kita guna gunting. Jangan sesekali guna gunting. Guna pisau boleh? Tak boleh juga. Guna gigi? Lagi tak boleh. Kotor guna gigi. Jadi gunakanlah alat yang sesuai, iaitu pemotong kuku. Dah tak ada alat lain dah. Memang itu saja yang awak boleh guna untuk potong kuku. Yang keempat, pemakanan yang baik penting untuk kesihatan kuku. Kuku sihat memerlukan khasiat makanan seperti protein, vitamin C dan zat besi. Apa isi tersirat dia? Bila kita ambil semua protein, kita ambil vitamin C, kita ambil zat besi, kuku kita kekal sihat dan tidak mudah rosak. Kalau kecil sangat, cikgu besarkan. Boleh tak besarkan? Tak boleh nak besarkan. Tak apa, cikgu besarkan tulisan dia. Cikgu pun baru belajar ni. Kuku kekal sihat dan tidak mudah rosak. Besarkan yang ni pun besarkan. Tak boleh dah. Kuku kekal sihat dan tidak mudah rosak. Okey, kalau kamu nak salin, kalau yang dah betul tu, tak apa, tak payah padam-padam. Kalau jawapan kamu hampir dengan jawapan cikgu pun, tak perlu padam. Ini untuk rujukan sahaja, okey? Selamat menjawab, dan siapa yang telah jawab dan betul, cikgu ucapkan tahniah. Baik murid-murid, untuk PDPR minggu ini, kamu buka buku teks muka surat 46. Muka surat 46. Iaitu tajuk pada minggu ini ialah menulis. Dan dia punya tajuk cerita dia ialah basuh sebelum makan. Okey, ini teks dia. Okey, jom kita baca sama-sama. Bolehkah saya makan buah jambu ini? Tanya Hana kepada ibunya. Boleh, tetapi basuhlah tangan kamu sebelum makan. Jangan lupa basuh buah jambu itu untuk menghilangkan kotoran. Pesan ibunya. Baiklah ibu, jawab Hana sambil membawa buah jambu itu ke sinki. Okey, ini soalan pemahaman. Ringkas. Kalau kamu kira, ingat lagi tak berapa perenggan dia? Ada 3 perenggan. Perenggan pertama, perenggan kedua, perenggan ketiga. Okey. Dan yang bawah ini ialah soalan kefahaman. Apa sahaja soalan yang ditanya, ada jawapan dia di dalam teks ini. Contoh soalan yang pertama, siapakah yang hendak makan buah jambu? Jadi dah diberi jawapan ini, Hana yang hendak makan buah jambu. Kat sini, Hana. Dekat sini, bolehkah saya? Sebab Hana tanya, bolehkah saya makan jambu ini? Jadi, yang nak makan buah jambu ni, Hana. Bukan orang lain. Dia tulis Hana di depan. Kemudian, jangan awak jawab. Bila dalam bahasa Melayu, awak kena jawab penuh. Bukannya jawab macam ni. Siapakah yang hendak makan buah jambu? Hana. Tu je. Tidak, tak boleh. Dalam bahasa Melayu, kamu kena jawab ayat lengkap. Soalan dia, siapakah yang hendak makan buah jambu? Hana yang hendak makan buah jambu. Yang hendak makan buah jambu ni, dia salin semula yang atas. Yang hendak makan buah jambu. Ini ayatnya lengkap. Tanda soal digantikan dengan tanda noktah. Jangan lupa letak noktah. Jadi jawapan dia, Hana yang hendak makan buah jambu. Baik, yang kedua. Apakah yang perlu dilakukan oleh Hana sebelum makan? Dan juga telah diberi jawapan, iaitu Hana perlu membasuh tangannya sebelum makan. Hana perlu membasuh tangannya sebelum makan.
Yang ketiga, ketiga ni tak ada jawapan dia. Kita kena cari jawapan sama-sama ataupun kamu boleh teka apa jawapannya. Mengapakah buah jambu itu perlu dibasuh? Mengapakah buah jambu itu perlu dibasuh? Kamu tak perlu fikir sebab jawapan dia ada di atas ni. Cuba kamu cari sama ada di perenggan 1 ataupun di perenggan 2 ataupun di perenggan ketiga. Kamu cuba jawab nanti. Okay. Yang keempat, nyatakan akibatnya jika buah jambu tidak dibasuh sebelum makan. Okey, soalan keempat ni tiada jawapan dia sebab ia soalan kebat, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Kamu kena cari jawapan dia sendiri. Cuba tanya diri kamu apa jawapan dia. Kenapa ataupun apakah akibatnya jika buah jambu tidak dibasuh sebelum makan? Kamu rasa kenapa? Agak-agak kenapa? Okey. Dan soalan kelima, cikgu tambah lagi soalan sikit ada di bawah ni. Iaitu nyatakan buah-buahan lain yang tidak perlu dibasuh sebelum makan. Rupanya tak semua buah perlu dibasuh sebelum makan. Ada buah yang tak perlu dibasuh sebelum makan. Cikgu bagi contoh yang pertama. Kamu tak boleh tiru. Kamu kena cari buah yang lain. Iaitu buah yang sekarang ni tengah musim. Awak rasa buah apa? Dia sangat kuat bau dia. Kita namakan dia Raja Buah. Teka apa? Ya, betul. Buah durian. Ada tak mak awak ke ayah awak ke atuk awak kopek durian tu pakai pisau, kepak dia punya kulit, ambil isi dia, basuh baru makan? Ada? Tak ada. Buka-buka je dengan bau dia, dengan warna kuning dia, terus masuk mulut. Jadi buah durian adalah salah satu contoh buah yang tak perlu dibasuh sebelum makan. Jadi tugas kamu cari lagi 5 buah yang boleh dimakan tanpa dibasuh ataupun buah yang tak perlu dibasuh sebelum makan. Cikgu rasa ada banyak. Cubalah cari. Okey. Jadi cikgu nak kamu keluarkan buku tulis kefahaman. Nombor 1 ke 2 cikgu tak ingat lah. Kefahaman, kamu tulis hari, tarikh dan tajuk dia basuh sebelum makan. Kamu akan salin balik soalan nombor 1 dah ada jawapan, soalan nombor 2 dah ada jawapan, soalan ketiga tak ada jawapan. Kamu cuba cari mengapakah buah jambu itu perlu dibasuh. Ada jawapan dia dekat perenggan kedua. Alamak, tahu jawapan pula. Okay, nombor 4. Nyatakan akibatnya jika buah jambu tidak dibasuh sebelum makan. Kamu cari apa akibatnya. Cikgu nak tengok nanti apa jawapan kamu. Dan nombor 5, nyatakan 5 buah yang tidak perlu dibasuh sebelum makan. Kamu tulislah 1, 2, 3, 4, 5. Cikgu tulis tadi, jawapan cikgu tadi durian. Kamu tak boleh tiru. Okey. Itu sahaja daripada Cikgu Khalil pada minggu ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Tugasan kamu boleh hantar di Telegram Cikgu. Boleh hantar. Tak kisahlah. Bila-bila boleh hantar, tak kisah. Okey, selamat menjawab dan selamat belajar. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.